Alright. Okay. Saya dah rekod belum ni? Dah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada semua. InsyaAllah kita sambung sesi yang seterusnya. Alright. So untuk part 2 ni dah habis dah sebenarnya, bahagian kedua ni. Alright. So sebelum kita start, ada persoalan tak? Nak tanya apa-apa? Kalau nak tanya, terus tanya dalam grup tu and saya akan cuba jawab. Alright. So untuk wave ni kan, sekejap saya komen sikit. Alright. So ni kosong kan. Dia kalau buat wave, tuan-puan kena tanda lah. Dia punya nombor dia. So kalau tak tanda kita tak tahu. Ni wave 1 ni normally kita tak letak lah dia punya 1, 2, 3, 4, 5 tu. Sebab wave 1 ni biasa starting kan, dia tak banyak sangat. So wave 3, 1, 2, 3, 4, 5. Wave 4 ni dia extended. Okay, dia extended. A, B, C, D, E. So dia ada A, B, C, D, E. So ni wave 5 lah, dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5 lah. So make sure dia tak melepasi ni. Make sure dia tak melepasi ni. Kalau dia melepasi, dia habis lah. So ini adalah danger zone lah. Danger zone. So kalau tarik Fibo, tuan-puan tariklah dari sini ke sini, tarik Fibo. Then kita nak decide ni berapa persen Fibonacci retracement dia ni. Okay. Boleh lah. Boleh try lah. Tarik Fibo. Okay. So kalau tak ada soalan, tak kisah. Sebab kadang-kadang memang dia pening jugalah wave tu. Dia tak semestinya kena betul-betul follow textbook. tak semestinya. Dia macam kalau cikgu katakan, cikgu pesan yang belajarlah rajin-rajin, nanti dah masuk universiti, keluar-keluar nanti kerja sedap. Tak sedap, jual burger je kadang. Kadang kerja kontrak, kadang buat grab kan. Dia macam tu lah, sebab hidup ini keras, Roy. Taklah cerita lama. Alright. Masalah selalu dialami kalau sekiranya kita nak buat bacaan Elliott wave. Macam mana nak detect? Dah. Okay, dah. Done. Adakah wave 1 kita detect sebut betul-betul wave 1? Kalau kita dah dapat wave kosong, wave 1 tu basic je lah. Kita tengok volume dia, kita tengok berapa subwave dia. Itu pun saya consider done lah. Dan bilakah corrective wave habis? Ini pun kita dah cover. Sebab corrective wave dia akan keluar daripada channel kan, baru dia habis kan. Dia macam ni. Okay, sebagai contoh kan, Maestron ni, kalau kita besarkan sikit lagi time frame dia, kecil pun tak apalah. Sebab kita nak buat dia punya deceleration channel ni. Alright. So dia dah keluar daripada deceleration channel. So maksudnya dia dah habis. Dia dah habis. Okay. Itu je cara dia kan. So maksudnya dah habis. Okay, ini pun kita done. Okay, done lah. Ini pun done. Confuse yang mana simple, mana kompleks antara wave 2 dengan wave 4. Ini pun tak perlu confuse lah. Kira je lah dia punya ABC dia tu kan. Kalau wave 2 tu terlampau panjang, wave 4 tu pendek lah. Macam tu je, dia alternate. Kalau wave 2 simple, wave 4 panjang. Macam tu je.
Adakah wave 5 dah tamat ataupun belum? Ini pun saya consider done lah sebab kita dah tahu kan, kita dah tahu wave 5 tu kan. Even kita buat projection Fibonacci extension tu, kita nak tahu kan wave 5 tu dah tamat ke belum. And then kita kira dia punya sub wave dia tu berapa kan. And then guna pula awesome oscillator kan, tengok berapa dia punya berapa kenaikan dia mesti. Tapi dia tak lebih rendah lah daripada 3 kan, untuk awesome oscillator. Sekejap saya masukkan balik lah awesome oscillator. Ni yang paling basic lah. Ini wave 4. Wave 4. Bila nak masuk wave 5 dia akan naik balik. Ni dah nak habis dah ni. Wave 4 dah nak habis. Nak masuk wave 5 dah. So bila masuk wave 5, standby, buat channel menaik. Itulah kepentingan dia. So that's why saya selalu guna time frame besar-besar. Bukan kita tak nak trade short term. Kita boleh trade short term. Tapi time frame besar tu untuk rujukan. Kita tahu direction, macam cerita semalam lah. Kita tengok gajah kan. Dah kita nampak dah gajah tu keseluruhannya, kita tahu tu adalah gajah. Itulah. Okay. Alright. So, next. Saya nak sentuh topik yang agak penting. Topik ni memang kalau setengah-setengah orang dia tertunggu-tunggulah sebenarnya. Alright. Short term. Macam mana kita nak trade short term? Tuan-puan dah ready ke? Kalau dah ready, tekan Y. Dah ready, tekan Y. So, kita nak trade next. Kita nak belajar next. Short term pula. Alright. Terima kasih Puan Umi. Tuan Masad, Tuan Najib, Tuan Aizan, Tuan Farizan. Terima kasih. Alright. So, sekejap saya balas mesej sekejap. Okay, next. Cara kita nak trade short term dengan menggunakan Elliott wave. Ini yang menariknya. So, tuan-puan ingat balik. Semalam saya ada ajar berkenaan dengan fractal kan? Fractal. So, apa maksud fractal? Fractal ni adalah satu pattern geometri yang membentuk struktur yang sama ada lebih besar daripadanya ataupun lebih kecil daripadanya. So, itu adalah fractal. So, let's say kita ambil contoh Elliott wave. Elliott wave. Kalau dia fractal untuk time frame yearly macam tu, dalam yang kecil ni pun dia ada fractal, dan dalam yang kecil ni lagi ada fractal. Kalau kita bedah setiap candle tu, apa yang sedang berlaku di dalam candle tersebut, sebenarnya dia sedang membentuk fractal. Sebagai contoh saya buat macam tadilah. Ini adalah satu fractal yang terbentuk, yang membentuk satu candle dalam tempoh sehari. Tapi itu dah cukup dah untuk kita buat short term. Alright, so kalau tuan-puan tengok, ada setengah orang cakap kat saya lah tapi dia panggil chart, ticker chart ni, benda ni nama dia ticker chart sebenarnya. T-I-C-K-E-R, ticker chart. Okay, sebab dia every tick, dia sambung, every tick yang volume masuk. Every volume masuk dia tick. 10 volume masuk sekali, tick. 100 volume masuk sekali trade, tick. 50 volume masuk sekali trade, tick. So every tick dia akan menghasilkan satu chart. Nama dia adalah ticker chart. Tapi daripada jam 9 pagi sampai jam 5 petang.
So rehat di antara pukul 12.30 sampai pukul 2.30. 4.45, 4.45 sampai 4.50, rehat 5 minit. Masa tu jangan trade dah. Okay, lepas 4.50 dan ke atas, tutup dah. Tak perlu buat apa dah. Dah habis masa dah. Alright. Kenapa ada member saya panggil ticker chart ni chart cacing sebab dia nampak macam cacing. Nampak macam cacing. And then dia cakap, guru dia ajar ticker chart ni kita boleh anggap dia sebagai bentuk yang setahun punya chart. Itu pemahaman dia lah sebenarnya. Tapi kan bila saya dengar dia cakap macam tu, sebenarnya saya faham dia nak cakap benda ni adalah fractal. Okay, benda ni adalah fractal. Sebab dia membentuk bentuk yang sama dengan setahun punya chart lebih kurang kalau dia bullish wave. Okay. Kalau setahun punya chart, contoh kita ambil yearly chart lah. Yang dah lama lah. Macam ni tak lama lagi. Yearly chart yang dah lama. Macam mana ni? Tak ada yang dah lama ke? Masing ke? Ni pun tak lama sangat lagi. Tapi nampak lah chart dia. Yang paling lama indeks lah. Kita ambil indeks lah. Ini. Kita ambil ni setahun punya indeks punya chart. Kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Tapi yang ini sehari je. Sama. Tapi sama juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. Dia wave yang sama. Okay? Wave yang sama. So, tujuan dia, kita nak belajar short term ni sebenarnya kita nak detect. Mana dah? Ni. Kita nak detect peringkat awal permulaan wave pada hari tersebut. Tujuannya adalah kita nak ambil peluang di mana tempat entry yang paling selamat dan sesuai untuk dapatkan 1 hingga 3 bit sahaja. So tuan-puan jangan tamak untuk intraday. Kalau intraday kita memang kita mindset kita kena letak 1 hingga 3 bit. 1 hingga 3 bit. 1 hingga 3 bit. Kalau nak 5-10 bit, swing je. Okay, macam tu. So, matlamat kita, ni yang slide kelas yang lama lah. Tapi saya recycle je sebab point dia sama. Okay. Matlamat dia nak melahirkan trader yang berilmu, mahir dan berhasil mendapatkan pulangan yang konsisten daripada bursa. Konsisten ni maksud dia bukan setiap hari lah. Sebab ada hari indeks teruk. Ada hari indeks bagus. So, untuk intraday kan, saya punya advice, cuba trade masa indeks hijau sahaja. Itu yang pertama. Okay. Jangan trade masa indeks merah. Macam mana kita nak tahu indeks hijau ke merah masa hari tu? Kita tengoklah ticker chart indeks. Alright, so macam ni. Tuan-puan pergi ke indeks. Ini saya guna platform M+. Sebab kita kan M+ client. Alright, pergi ke indeks punya chart. Dekat sini ya. Dekat rumah tu kan. Dia ada nama indices tu kan. Tekan dekat situ. Pergi bahagian listing. Okay. And then dia dah susun dah 9 peta tu kan. Yang ni kita boleh tukar-tukar lah. Ni macam saya letak consumer, industrial, financial, teknologi, construction, property, plantation rate kan. So index FBM KLCI kita letak atas sekali sebelah kiri. So double click. Bila double click dia akan muncul yang besar punya. Okay. Alright, macam tu. Alright, so yang besar punya kan, nampak? Dia starting dah cantik dah. Tiba-tiba apa berlaku? Patah. Patah. Bila patah tu end of story lah. Patah ni awal lagi tau. Pukul 10, 9, 10 kan. So masa tu dah tak boleh dah lah. Nak trade masa tu indeks pun dah macam pening-pening dah kan. Dah tak boleh intraday dah lah. Kalau tuan-puan dah termasuk dalam intraday, make sure chart intraday yang tuan-puan nak masuk tu memenuhi beberapa kriteria yang kita akan berterus kejap lagi. Alright, dia ada kriteria dia. Okay. Dan ni saya ingat saya tutup dah lah. Dah tak pakai dah indeks. Apa ni? Yang ni pun saya kena ajar juga. Kejap. Tak perlu. Alright.
Ini adalah satu konsep yang amat penting sekali. Okey, ni. Albert Einstein pernah cakap, look deep into nature and then you will understand everything better, kan. Albert Einstein cakap kalau kita tengok alam semula jadi kita secara mendalam, merenung, kan, renung secara mendalam, and then kita relate lah dengan segala apa yang berlaku dekat sekeliling kita, dengan apa yang kita guna dan sebagainya, even termasuk cat dan pergerakan cat sekalipun, kita akan lebih memahaminya dengan lebih jelas. Okay, contoh saya nak buat. Bila tuan-puan nampak satu air menitik, kan, bila satu air menitik dia akan menghasilkan gelombang. Okay, dia akan menghasilkan gelombang. So, bila gelombang ni terhasil, dia macam ni. Dia akan bermula daripada tengah ni. So, ini yang paling tinggi lah. Okay, saya guna warna merah lah, mudah. Yang paling tinggi, kan. And then dia makin menjauh, makin rendah. Makin menjauh, makin rendah. Menjauh, makin rendah. Makin jauh, makin rendah. Okay, makin jauh, makin rendah. Makin jauh, makin rendah. So, dalam gelombang kita ada frekuensi dengan dia wave tu ke gelombang tu, kan. Kita ada frekuensi, dia punya frekuensi gelombang tu, dan kita ada jarak gelombang ataupun dipanggil wavelength tu, kan, jarak gelombang. So, apabila air menitik, peringkat awal dia punya jarak gelombang ni dekat. Okay, frekuensi lah, kita panggil sebagai frekuensi. Frekuensi dia dekat-dekat. Tapi dia punya wavelength pun dekat-dekat. Bila dia semakin menjauh, frekuensi dia makin berkurang dan wavelength dia, kepanjangan gelombang dia semakin bertambah. Okey. Kepanjangan gelombang dia semakin bertambah. Okey. So kalau kita relate dengan cat yang kita gunakan sehari-hari, saya nak cari yang kosong dia. Macam ni. Right, dia macam ni. Apabila air menitik tu, kan, dia akan naik, lepas tu makin rendah, kan. Makin rendah. So, yang ini adalah gelombang yang frekuensi dia tinggi, jarak gelombang ataupun wavelength dia tinggi. And then makin ke tepi, makin menjauh, dia makin berkurang lah. Okay, wavelength dengan frekuensi dia berkurang. Kalau dalam pasaran saham, frekuensi ni kita panggil sebagai volatility. Bukan. Time frame. Betul lah, volatility. Volatility. And then wavelength ni kita panggil sebagai time frame. So, maksud dia adalah makin kecil time frame, contoh dekat sini kita letak daily. So, pergi ke next dia akan jadi weekly. Next dia akan jadi monthly. Next dia akan jadi yearly. Ataupun kalau nak lebih kecil lagi, start daripada 5 minit. Pergi ke setengah jam. Pergi ke 45 minit. Pergi ke 1 jam. Pergi ke 4 jam. Pergi ke 1 hari. One day. Ni pergi ke weekly. Dia akan makin time frame ni makin membesar. Bila time frame makin membesar, volatility makin berkurang. Okay, bila time frame makin membesar, volatility makin berkurang. So, kesimpulan ni dah nak habis, kan? Tapi jauh lagi. Kesimpulannya adalah time frame kecil mempunyai volatility yang paling tinggi. So, bila volatility tinggi, risiko tinggi. So, semakin kecil time frame, semakin tinggi risiko. Itu dalam pasaran saham. Boleh? Faham tak?
Faham ke tak? So kalau nak trade dari segi trading lah, dari segi trading lah. Okay. Saya buat macam ni. Kita ada short term traders ataupun intraday, scalper dan sebagainya. So biasanya intraday, scalper dan sebagainya di trade by chart yang ticker chart lah, ticker chart ataupun chart-chart yang kecil lah dalam masa daily lah, daily dan ke bawah. Daily dan ke bawah punya chart. Time frame kecil, volatility tinggi. So untuk short term traders, risiko kita boleh cakap agak tinggi lah. Risiko agak tinggi. Swing, time frame weekly sampai monthly. So volatility berkurang. And then risiko pun nak cakap terlampau tinggi tak, terlampau rendah pun tak. Dia biasa-biasa je. Macam so-so lah. Intermediate lah risiko dia kan. Okay. Invest lama. Ataupun long term lah. Long term kita panggil. Long term. Time frame monthly sampai yearly. Volatility dah kurang. Risiko pun kurang. Okay, berkurang. Tapi dengan syarat cari time frame, cari wave yang bullish jangka masa panjang. That's why kita belajar Elliott wave. Sebab tujuan kita belajar Elliott wave, kita nak screen mana-mana counter yang memenuhi kriteria yang kita nak. And then kita nak tahu kita nak masuk dekat mana. Jangan masuk dekat hujung wave 3 sebab dah bermula wave 4 dah nak turun. Jangan masuk berakhirnya wave 1 sebab dia nak jadi wave 2. Kita tak tahu wave 2 dia akan pergi sepanjang mana. Kalau tuan-puan terkena dengan contoh, sebagai contoh. Kalau terkena dengan Mr. DIY, menangis dululah sebenarnya. Okay, sekejap saya tengok mana Mr. DIY ni. Tapi walaupun menangis, dia taklah selamanya. Alright, tengok nampak? Saya buang dulu UTC ni. Nampak tak Mr. DIY dia buat apa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ni wave 1. Tengok wave 2 dia apa? A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, W, X, Y. Lepas tu habis. Alright, nasib dia habis. Kalau tak habis, nangis. Tuan-puan lah yang habis. Okay, macam itulah. Okay, nampak kan? So, tujuan kita belajar wave ni sebab inilah salah satunya. Sebab kita nak tahu bilakah masa yang sesuai untuk kita entry. So, kita cuba buat dia punya Fibonacci dia. Dia sampai 78 kan. Tengok agak skema. Dia punya retracement ni kan, correction dia agak skema. Antara 61 sampai 78. Agak skema. Lepas tu dia naik. Ini bukan kita berpakat dengan investor Mr. DIY. Dia memang chart. Dia memang macam tu lah. Alright, macam tu lah. Lebih kurang. Sekejap Okay. Alright. So, saya ingat mungkin tuan-puan dah nampak sikit dah kan. Dah nampak dah kan apa yang cuba kita nak belajar ni sebenarnya. Alright. So, paling penting tuan-puan faham. Untuk intraday ni risiko dia lebih tinggi lah. Walaupun nampak lebih senang sebenarnya. So, disebabkan risiko dia lebih tinggi sedikit berbanding dengan long term.
So kita kena belajar sikit lah berkenaan dengan management modal yang kita nak gunakan. Let's say tuan-puan ada 100,000 lah ini yang kira macam angel angel pun tak juga. Modal besar lah katakan 100,000 ni amount yang paling senang untuk saya nak buat kiraan sebenarnya. Kalau tuan-puan ada modal 100,000, so yang pertama sekali kan untuk trade ke invest ke kan, sebenarnya kita kena gunakan modal yang specifically kita letak tepi khas untuk melabur. Kita dah selesai benda-benda lain, tanggungan semua dah selesai, hutang apa semua dah selesai. Dia tidak mengganggu kita punya pembayaran harian dan mingguan, bulanan dan sebagainya. Tak ganggu duit yang kita nak buat majlis ke dan sebagainya kan. Nak pergi umrah ke apa semua, tak ganggu tu duit hutang ke, nak bayar kereta ke, bayar bil ke, anak mengaji ke dan sebagainya. Duit asing lah yang masuk tabung khas untuk trade ataupun invest ataupun pelaburan. Macam tu yang sebenarnya lah itu yang sebenarnya. Tapi let's say lah katakan tuan-puan dah saving dah lama 20-30 tahun, dah ada duit, ada 100,000 kan. So duit tu tuan-puan boleh bahagikan kepada dua bahagian. So dua bahagian ni untuk apa? First 50,000 yang pertama ataupun 50% lah, tak kisahlah 100,000 ke 50,000 ke, yang penting first 50% yang pertama gunakan untuk value investing ataupun long term investing secara logik. Okey, ataupun swing lama ataupun dividen punya counter. Okey, setiap beberapa bulan sekali dapat dividen, setiap beberapa bulan sekali dapat dividen. So slowly top up, cari counter yang yearly chart bullish, fundamentally strong, bagi dividen, harga berpatutan. Okey, macam tu. Jangan counter bawah 10 sen lah. Kalau boleh 50 sen dan RM1 ke atas lah sebaik-baiknya. 40 sen pun dah boleh, 30 sen pun okey lagi kan. 20 sen ke bawah tu dah risiko sikit lah. Okay. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, another 50%. Okay, another 50%, 50,000 kan, bahagi dua lagi. Dari sini 30% mungkin gunakan untuk swing, another 20% barulah untuk short term. Okey, itu pembahagian dia. Kenapa? Sebab duit kat sini paling cepat hilang. Duit kat sini mungkin lambat sikit hilang, duit kat sini mungkin selamat. So kalau ni hilang, kita masih ada lagi 50% dan dapat dividen. So slowly dia akan meningkat balik. Itu cara untuk pembahagian lah, cara untuk kita bagi-bahagikan. Alright. Tapi kan saya duk plan balik sebenarnya, saya duk fikir-fikir balik kan. Sebab saya ada baca banyak buku sebenarnya. Sekejap saya besarkan. Kalau tuan-puan nampak kat sebelah ni, ini semua buku keuangan. Nampak dari bawah ni, Forensik Kewangan, Baby Step Millionaire, CSI Kewangan, Bijak Merancang Wang, Dave Total Money, Makeover, misi bebas hutang, Cash Flow Quadrant, Wang Emas, iaitu Goal Kaya dengan Emas, Put Your Money to Work, Take Note, and Grow Rich, Top Money Tips, Home Move My Chip, The Richest Man in Babylon, semua. So semua tu adalah buku-buku keuangan. So bila saya dah baca semua, dah habis, ada lagi satu dua lagi, tak ada lagi, saya dapat satu idea. Semua perkara-perkara yang diajar dalam buku tu, dia almost sepakat lah di antara semua writer-writer ni. Ada di kalangan penulis-penulis ni yang dah memang taraf jutawan. So berpuluh-puluh tahun pengalaman dan apa yang diorang dah buat sendiri kan. Macam mana cara diorang bebas hutang, macam mana cara diorang menjana kekayaan, macam mana diorang cari modal dan sebagainya. So saya ingat macam mungkin satu hari saya akan buat satu grup khas untuk kita bincang poin-poin penting yang ada dalam buku-buku ni, dan macam mana cara kita nak sama-sama usahakan untuk kita dapat bergerak berdasarkan nasihat-nasihat yang diorang bagi. Sebab saya dah buat beberapa summary, and then saya dah start lah follow beberapa cadangan yang diorang buat.
Tapi bukan dalam jangka masa terdekat lah. Nanti saya buat announcement dalam group lah. Alright. So tujuan dia adalah supaya saya dan tuan-puan dapat modal. Dapat save modal, dapat generate modal daripada pendapatan kan. Daripada pendapatan, kita normally kita akan ada pendapatan kan. Daripada pendapatan tu kita akan berbelanja kan. Kita ada belanja kan. So, macam mana kita nak save modal tu daripada pendapatan ni tak habis terus licin untuk berbelanja ya. Kadang-kadang kita dah habis licin terus kan, dapat duit je terus habis dalam masa beberapa minit je kan. Tekan ni tutang habis. So dia ada cara dia lah dia ada cara dia. So daripada sini macam mana kita nak kumpulkan modal dekat sini supaya kita dapat invest dan kita dapat trade. Macam tu. So itu memerlukan step by step je lah. Tapi tak apa, itu cerita lain. Alright, so back to topic. Alright, yang ni tuan-puan baca lah profit ni kan. Apa ni, itu abbreviation lah, tak penting sangat. So, macam mana nak trade secara short term? Saya terpaksa ringkaskan lah. Kita pun dah lewat dah ni, 11. Saya ingat saya tak sempat lah sampai 12.30, dah mengantuk sangat dah. Okay, untuk traders, kita memerlukan timing yang tepat di dalam market. Sebab kita nak timing bila exactly kita nak entry. Tapi untuk investor kita memerlukan masa yang lama di dalam market. So kita just masuk modal, biarlah masa tu yang menentukan modal kita naik turun. Tapi untuk traders kita perlukan timing yang tepat. So tujuan dia sebab kita nak timing bilakah masa terbaik untuk kita trade. So seperti mana yang saya beritahu tadi, langkah pertama jangan trade masa indeks merah. Itu paling penting sekali. Alright. Langkah kedua, pastikan modal kita bukanlah yang terbesar sekali. Alright. Sebab intraday ni risiko dia, kita sangkut. Bila kita sangkut, lepas tu kita tunggu je dia makin rendah. Berbeza dengan kita swing. Sebab kita dah tahu, kita dah ambil yang paling lowest, yang bottom sekali dekat wave 2 ataupun dekat wave 4 yang dah nak habis ataupun peringkat awal wave 3. Tapi untuk intraday lain, walaupun kita masuk konon-konon dah bottom, tapi tiba-tiba chart yang bottom yang kita masuk tu dekat intraday tu adalah chart yang paling tinggi sekali dekat monthly chart. Contoh macam ni lah saya bagi contoh macam ni. Contoh tuan-puan nak masuk intraday kan, intraday dekat sini ni. Sebab tuan-puan tak baca chart dia yang besar, chart besar dia kan, tak baca dia punya pergerakan yearly chart dia. Kita nak masuk intraday dekat sini, tuan-puan pilih hari ni, hari yang mana candle tu terbentuk macam ni. Tiba-tiba dia punya ticker chart dia tu bergerak macam tu, bergerak naik turun macam tu kan. So tuan-puan beli kat sini, beli kat sini. Konon-konon dia konon nak naik lah ataupun mungkin beli kat sini, konon nak naik lagi tinggi kan, tapi tak jual. So dia pun drop sampai sini. So bila dah drop sampai sini, tuan-puan tak jual sebab mungkin petang ke naik lagi ataupun dalam perasaan tuan-puan mungkin besoknya akan naik ataupun gap naik dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya wave 1 dah tamat dah pun. Okay, wave 1 dah tamat. So dia dah masuk wave 2 dah. Masalahnya wave 2 ni makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Tanpa tuan-puan sedari, dia dah sampai sini. Bayangkan kita masuk ke sini, dia turun punya sedap, turun sampai situ. Sampai sini lah. Agak-agak lah nak intraday je kan, masuk pula kat sini 50,000. Bayangkan 50,000 kat sini masuk. Nak intraday je, tapi sampai sini daripada 2021 sampai 2023, daripada 50,000 dah tinggal 5,000 ataupun 2,000 atau 3,000. Nak intraday je sebenarnya kan. So macam tu lah ceritanya. Okay. So, itu memang kerap lah berlaku. Saya pun pernah mengalami jugalah. Sebab kita pun dah trade lama kan. Kita tahu. That's why kita boleh cakap. Alright, so macam tu. So next.
Untuk intraday ni, tuan-puan kena ingat ni je pattern dia. Okay, pattern 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini selalu berlaku dekat chart. Pattern 2, dia ada sideway. Okay, 0, 1, 2, sideway, dan baru dia naik balik. Okay, 3, 4, 5. And then pattern 3, memang tak akan dapat lah pattern 3 ni. Tak pernah lah. Tak pernah lah dapat. Kalau dapat pun dia dah nak tutup dah. Dah nak tutup, memang tak sempat. Pattern yang tak jadi. Pattern tak jadi ni kena hati-hati. Pattern tak jadi ni selalu berlaku peringkat awal buka je, volume masuk gila-gila, harga naik mencanak-canak. Dalam tempoh masa yang begitu singkat. Okay. Ada tak contoh? Yang ni tak sangat. Ni pun okey. Dia ada contoh yang dia naik macam gila lah, macam naik tu kan luar biasa, naik almost 90% kenaikan degree. Okay. So kalau macam tu, saya anggap dia sebagai pattern 3. Pattern 3 ni memang tak dapat lah. Kalau tuan-puan kejar, tuan-puan akan dapat puncak je. Sebab dia punya queue, order lot tu queue tu terlampau cepat. Kita nak queue, nak dapatkan harga yang kita nak tu, masuk je harga dah naik, masuk harga dah naik. Dalam sekali kita dapat paling tinggi. So bila dapat paling tinggi, kita tak boleh nak jual sebab tak untung. So kita tunggu dia turun. Esoknya dia dah lagi turun, lagi gap down. So fokus 2, pattern 1 dan pattern 2. Okay. So pattern 1 ni yang selalu kita jumpa, pattern 2 pun selalu kita jumpa. Alright. Dua-dua adalah Marubozu dan dua-dua mempunyai wave yang sama. Sebagai contoh, saya ambil contoh Toyo Van ni, dia lebih kepada pattern 2 lah. Dia lebih kepada pattern 2 sebab dia ada sideway. Dia ada sideway dan dia naik buat wave 3 kan. Cuma peringkat awal dia ni, dia almost nak jadi macam pattern yang tak jadi ni. So risiko tu dah ada dekat sini. Dia ciri-ciri dia apa tahu? Untuk ticker chart ni, ciri-ciri dia, volume sebelah pagi dia terlampau besar. Bukan, dia terlampau besar ni kan dia tak normal. Sebab dia macam, dia pump semua pagi tu je. Lepas tu dah habis. Petang tu dah lemah dah lah. Dia lain, beza kalau gradually dia naik sikit tu lain. Okay? Lain. Kita tengok contoh-contoh. Kalau ada lah sebab hari masa ni, yang tarikh ni, hari Jumaat lepas, indeks drop. So memang tak sepatutnya kita intraday. Indeks tu memang tak cantik. So bagi saya memang, saya ingat tak sepatutnya lah. Tapi kalau nak trade juga boleh lah. Kena berhati-hati je lah. Alright, ini contoh yang dah selesai lah naik gate ni. Tengok dari segi volume, dia agak normal sebab volume awal dia tak menggila. Volume awal dia tak menggila sangat. Dia biasa je. Lepas tu baru ada volume. So biasa kalau macam ni, dia macam kita akan expect wave dia tu normal. Ni wave dia normal. Ni wave dia agak normal lah. Okay. So lepas dia buat 2, akan ada 3. Tapi ni 3 ni pun dapat 1 bit pun dah cukup lah macam ni. Sebab ini pun sebab wave 1 dia panjang sangat. Wave 3 dia pendek je. Wave 5 lagi pendek. Ingat tak yang kalau wave 1 panjang, wave 3 dia pendek, dia mesti ada satu lagi yang lagi pendek. Wave 5 lah. Okay. Apa yang kita nak, wave 1 pendek, wave 3 panjang. Wave 5 tu tak kisahlah. Kita nak yang macam tu. Okay. So kena betul-betul cerewet sikit untuk pilih ticker chart. Kalau wave 1 dah terlampau panjang, peluang wave 3 tu dah kurang. Kalau wave 1 pendek je, contoh macam ni, dia pun buat wave 2, peluang wave 3 tu nak tinggi lagi, memang lagi tinggi lah. Okay. Alright. Tak ada contoh yang cantik lah sebab market tak cantik masa ni sebab dia indeks pemerah kan. Ni yang saya cakap, wave 3 dia, pattern 3 dia macam ni lah, pattern 3. Dia merah-merah, tiba-tiba dia naik kan. So macam ni kita memang terlepas lah. Dari segi timing, kalau tuan-puan nak intraday, jangan tunggu sampai petang.
Ni sebagai contoh macam ni lah. Ni kira macam antara contoh yang okey walaupun dia slow. Ni kira macam tak cantik sangat dah sebenarnya ni. Timing yang paling okey untuk intraday sebelah pagi sebelum pukul untuk entry saya tulis kat sini untuk entry sebelah pagi daripada jam 9.30. Kenapa? Sebab kita nak make sure wave 1 dah lengkap. Sebab kita tak masuk dekat wave 1. Normally kita akan masuk pada wave 2 sebelum dia naik nak buat wave 3. And then kita akan jual sama ada pukul 3 ataupun sebelum pukul 3 lah. Tapi kalau boleh sebelum pukul 3 tu kita dah jual dah. Okay? Kalau dia naik balik pun sebelah petang tu pun dah kira macam rezeki orang lain. Sebab kita tak tahu. Normally wave 5 dia dah drop sebab dia ada correction wave. Tapi kalau sebelah petang tu baru ada momentum, besoknya kita boleh perhatikan lah. Besoknya kita boleh perhatikan. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5. So 3 dengan 2 terlampau kecil. So ini kalau trade dapat 1 bit je. Tak cantik lah. Volume pun tak banyak peringkat awal. Macam Toyo Van ni kan. Saya perhatikan benda ni. Kalau tuan-puan nak trade betul lah kalau tuan-puan nak trade intraday, saya perhatikan benda ni. Dua. Transaction dengan buy rate. Sebelah buy rate ni dia ada dua tau. Dia ada morning buy rate dengan afternoon buy rate. Make sure morning buy rate dengan afternoon buy rate ni dua-dua hijau. And then buy rate ni adalah morning buy rate tambah afternoon buy rate bagi 2. So dia akan dapatkan buy rate ni total. Total buy rate ni kalau dia bawah daripada 60%, susah untuk dia naik. Okay, susah untuk dia naik. So yang paling penting sekali transaction. Jumlah transaction ni kena besar. Kalau boleh atas daripada 100. Bawah daripada 100 memang tak aktif. Okay. Lepas tu dari segi volume kena tengok. Kalau macam ni memang tak normal lah. Memang tak normal. Sebab kalau dah panjang sangat 90 degree sebelah pagi, dia petang dia dah lemau. Macam tu selalulah Selalu memang macam tu lah. Tapi ini memang tak ada, ni tak power sangat lah. Tak ada cantik lah Selalunya kita akan nampak bila tau Marubozu ni banyak terbentuk masa indeks cantik. Macam P-Meter ni pun tak lawa. Tengok tuan-puan nampak ni. Sekejap saya ambil ni gambar ni kan, snapshot. Nampak saya letak buy rate, dia ada morning dengan afternoon. Sebelah pagi 51%, tapi sebelah petang 41%. So total 44%. So that's why dia drop sebab afternoon buy rate berkurang. Afternoon buy rate berkurang. So buyer masuk sebelah pagi je ramai. Sebelah petang semua menjual. That's why dia drop lah. Okay. Tak ada contoh yang cantik. Ini pun tak cantik sangat. Walaupun transaction dia okey. Dia naik-naik, lepas tu wave 2 dia. Wave 2 dia turun je, dia tak buat wave 3 transaction. Alright. So untuk dapatkan ticker chart yang cantik, kita kena tengok benda ni. Ya, saya tunjuk ni. Make sure dia pattern 1. Okay. 012 ni. Okay. Daripada jam 9.30 sampai sebelum pukul 3 lah. Ni sebelum pukul 3. Pukul 3 tu kalau tuan-puan tak jual, tuan-puan akan kena dekat wave 4. Wave 4 kadang-kadang sampai bawah. So kalau nak jual, kalau nak beli antara pukul 9.30 sampai pukul 11 tu dah kira dah lewat dah. Pukul 11. Okay. Lepas daripada tu just tunggu untuk dia naik je. Kalau nak jual sama ada 12.30 jual ataupun pukul 3 lah. Selalunya pukul 3 lah. Alright, tapi pattern 2 pun kerap. Pattern 2 pun kerap sangat berlaku. So pattern 2 sebab dia ada sideway,
dia ada mendata tu kan, itu peluang lah sebenarnya untuk masuk. Tapi untuk intraday kena standby keluar. Kalau tuan-puan tak standby nak keluar, nak exit, kita akan sangkut kat dalam tu kalau dia drop. Ini memang tak dapat. Alright. Okay, itu dia punya apa ni, pattern yang tuan-puan kena ingat lah. Apa lagi? Alright. Okay. Alright. So apa lagi? Ini je lah persoalan yang kita kena tanya lah. Bila, macam mana dah apa yang kita nak tengok kan. So bila, selepas harga dah mula keluar daripada fasa oversold dan pergi ke fasa overbought. Okay, apa kita nak tengok? Potensi breakout apa channel, semua-semua tu, transaction dengan buy rate, nanti tuan-puan baca lah. Tunggu harga break channel. So macam kita tengok tadi lah. Okay. Alright, ini pun kita dah sentuh tadi. Ini contoh je lah, contoh yang dah berlaku. Dia 012, lepas tu di break kan. Lepas sebelah petang ada wave lagi. Alright, macam ni. Ni 012, lepas tu ada lagi. Contoh. Alright, itu je lah. So okay, satu lagi untuk intraday, kita bukanlah nak tengok benda ni semata-mata, nak tengok dekat sini je kan, dekat ticker chart ni. Tuan-puan kena make sure beberapa hari sebelum dan tengok weekly chart juga sebagai contoh. Kita tengok Toyo Van lah. Net gate lah, kita tengok net gate. Alright. So untuk intraday, cuba tengok daily. First, kita tengok chart besar dia kan. Bila kita tengok chart besar dia, kita dah tahu dia dah habis dah wave 4. So dia dalam wave menaik kan. Dia dalam wave menaik. So kita nak intraday wave menaik. Adakah kita selamat bila kita nak masuk intraday? And then bila kita tengok macam ni, dia dah lepas dah satu kenaikan. So most probably dia akan mungkin dah turun lah sikit kan, 1-2 hari turun, lepas tu baru dia next akan buat kenaikan lagi. Dan kita tengok pula weekly chart. Daily chart masih ada momentum untuk naik, and then masih ada dalam channel lah untuk menaik. So ada beberapa hari lagi peluang untuk dia naik. Even weekly chart baru je ada momentum untuk dia naik lagi. So kalau let's say kita intraday net gate, lepas tu kita sangkut dekat sini, tak sempat nak jual kan, kita masih selamat sebab daily dengan weekly dia masih dalam wave nak naik. So untuk intraday bukanlah semata-mata kita bergantung kepada ticker chart ni untuk exit, masuk, entry, exit dan sebagainya. Untuk confirmation keselamatan kita kena tengok wave dia juga dalam jangka masa panjang. Sebab kalau sangkut dekat sini, kita masih selamat dekat sini. Macam itulah cara dia kan. Dari segi teorinya macam itulah. Okay. Macam KGTS. KGTS ni dari segi intraday dah boleh lah kalau nak try. Sebab wave dia pun dah mula apa ni, cantik. Alright, ni. Ini wave 4 dia kan. So kalau kita guna time frame for our weekly chart, dia dah mula break channel. So kita expect dia akan sama ada sideway ataupun mula naik dah. So kalau nak intraday counter ni, kita dah boleh tengok-tengok lah. Mungkin bukan hari ni, mungkin besok ke lusa je. Sekejap, saya nak search stock. KG. Right. Tengok hari masa ni dia tak jadi sangat. Okay. Mungkin dia akan buat beberapa hari lagi akan datang. Kalau kita tunggu kan, mungkin kalau dari segi wave dia ni, dia baru je break channel kan. Pastikan dia betul-betul dah keluar sikit dan benda ni dah yang apa ni, awesome ni dah mula naik atas lah. Okay. Bila awesome ni dah mula naik atas sikit, maksudnya momentum dah mula ada. So kita boleh standby lah intraday kat situ. Right.
Tapi rugilah kalau just setakat nak dapatkan 1-2 bit. Sebab kita nampak potensi dia sebenarnya lagi jauh. Dia dapat banyak bit. Tapi kalau kita tak sabar cuma nak dapatkan 1 hingga 3 bit je, boleh. Tak ada masalah. Alright. Faham tak? Faham tak? Sebenarnya itulah cara intraday. Macam itulah lebih kurang. Okay. Alright. Tuan-puan okey ke? Dah 11.30 dah ni. Ada belajar sesuatu? Alright. So yang lain-lain ni cuma ulangan je lah. Dia ulang-ulang. Benda-benda sama je lah. Tapi saya dah bagi dia punya essence dia lah. Yang asas kepada intraday tu macam tu lah. Selebihnya adalah practice. Ya, tuan-puan kena practice. Ya, kena mahirkan dari segi apa ni? Bacaan ni bit, Q bit apa semua ni. So bila dah mula jual beli kan, kita akan faham lah pergerakan ni. Tapi bagi saya kan yang atas ni pergerakan ni tak perlu risau lah. Sebab dia memang akan bergerak macam mana sekalipun. Yang kita perlu risau bentuk dia. Bentuk tu yang paling penting sekali sebenarnya. Kalau bentuk dia macam ni dari awal, maksudnya dia okey lah. Ni tengoklah transaction dia, tengok buy rate dia berapa kan. Kalau buy rate dia maintain je above 60%, okey. Okay. Tengok berapa buy, berapa sell lah. Okay. And then make sure index hijau lah. Kalau index merah hari tu susah sikit lah. Okay, susah. Okey. 11.30 dah. Saya ingat saya dah cover semua lah. Benda yang ada dalam nota ni kita dah simplified kan. Saya dah bagi essence dia lah. Ini semua nota-nota ni just nak guide je untuk kita discuss. Tapi benda yang paling penting tu saya dah bagi tahulah semua. Alright. Okay, so tuan-puan ada soalan tak? So ada beberapa poin penting lah sebenarnya untuk intraday ni kan. Pertama sekali, saya ulang balik summary lah dari segi summary. Pertama sekali, make sure index hijau lah. Kalau index merah susah sikit. Yang kedua, make sure dia punya pattern tu, dia punya pattern ticker chart tu memenuhi kriteria Elliott Wave yang kita nak. So, pastikan transaction dia besar, buy rate dia besar melebihi 60%. Kalau starting di awal-awal volume dah terlampau besar sangat, tuan-puan kena curious. Jangan terlampau excited. Kalau terlampau peringkat, awal-awal pagi pun volume dah besar sangat, harga dah naik mencanak-canak, petang dia dah lemau. Maksudnya, market maker ataupun jerung yang ada dalam counter tu malas. Dia dah petang-petang, pagi-pagi dia dah bom semua modal dia. Lepas tu dia dah malas lah, petang dia rehat lah. Kalau market maker yang bagus, dia akan masuk 2 kali. Okay, market maker yang bagus, dia akan masuk 2 kali. Sekali sebelah petang antara 10 hingga 9.30 ke 10 macam tu. Untuk permulaan wave 3. Dan sekali lagi petang lah, sebelah petang. Okay. Pukul 3 hingga pukul 4 lebih. Tu untuk volume yang masuk. Sebab tu pukul 3 tu banyak kalau market cantik kan kita nampak kan. Volume banyak masa jam 3 petang. Okay, pukul 3 petang. Lepas tu dia slow down dah. Tapi kalau ada balik volume sebelah petang pukul 4.30 dan ke atas tu, dia akan carry untuk besok dah. Modal dia untuk carry untuk besok dan boleh BTST lah. Buy today, sell tomorrow lah. Okay. Alright. Kalau macam ni, tapi volume ni kecil sangat. So tak menarik. Okay. Tak ada yang menarik. Alright, so okay, saya ingat saya dah cover dah almost semualah benda yang sepatutnya saya cover. Tuan-puan ada soalan tak? Saya ingat saya nak minta tuan-puan buat latihan. Nanti kalau ada masa lah
cuba buat wave, screenshot, post dalam group, and then saya komen. Okay, nanti saya komen. Bila lah, tak semestinya hari ni lah, bila-bila masa lah tuan-puan buat lah. Nanti saya komen. So, untuk hari ini, session yang kedua ni, intraday ni, ada soalan tak? Nak bagi contoh pun tak cantik sebab market lemau. XOX BTST je kita tengok. BTST kan dia simple je dia punya kriteria dia. Volume masuk petang banyak dan harga lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelum itu. Boleh lah BTST lah. Boleh belilah area sini lah, area sini boleh beli. So, most probably besok dia akan gap up. Besok jual terus. Jangan tunggulah. Tapi saya ingat XOX ni kan, dia macam chart dia tak cantik sebenarnya. Dia dah keluar daripada, dia pernah PM17 kan, yang ada tanda seru tu kan. Kalau saya tak silap lah. Chart dia tak cantik ni chart dia. Tak ada bottom. Dia memang terjun habis lah. Daripada tinggi tu terjun sampai ke bawah. So dari segi chart memang out lah. Dia memang bukan optional lah bukan option. So kalau macam ni saya tak ambil lah. Walaupun mungkin tuan-puan nampak dia cantik, tapi bagi saya out lah. Better cari lain. Even nak BTST ke, nak intraday ke, make sure cari yang chart dia, yearly chart dia bullish lah. Untuk kita juga untuk kita selamat. Banyak yang yearly chart bullish. Senang je tuan-puan nak cari yang yearly chart bullish ni. Tuan-puan tengok je mana-mana counter yang ada dalam bursa ni kan. Ambil lah satu-satu. Tekan A dulu. Tekan ni saham ni. Ambil Malaysia sahaja. Ambil Malaysia sahaja. Ni. Tekan A dulu. Lepas tu ambil lah satu-satu. Tapi buka ni. Buka yearly chart ni. 12 bulan tu. Tekanlah satu-satu. Alright. Tips paling senang saya ambil daripada sini. Setiap hari kan ada market monitor ni kan, dia akan bergerak laju dekat sini kan. So tuan-puan tengok dekat most active. Okay, tengok dekat market trade monitor dan most active lah. Kalau dia keluar banyak dekat market trade monitor dan dia berada dekat most active, tuan-puan tengoklah harga yang berpatutan. Okay, yang sepatu syariah, harga yang berpatutan. Tuan-puan, contoh kita ambil satu lah. Macam Ingenio ni harga dia terlampau murah kan. Reject. Netgate harga RM2 okey dah. Walaupun mahal sikit tapi okey lah. Kita pilih-pilih, kita tengok Netgate. Kita pun nak tengok Netgate ni yearly chart dia macam mana. So kita buka. Terus type je Netgate. Lepas tu tengok yearly chart. Cantik. So ambil ni 12 bulan. Buat satu watch list. Terus masuk dalam watch list. Type balik Netgate. Buat hari-hari. Okay, masuk dalam watch list. Kalau nak buat sekali ghost dalam masa sehari pening. Setiap kalau tuan-puan kerap buka platform, setiap hari ni dia akan muncul dekat sini kan. Ambil 2-3 counter sehari pun dah lama-lama kan penuh ni tuan-puan punya yearly chart bullish ni kat sini. Yang saya ada kat dalam ni mostly yang yearly chart bullish lah. Cuma yang macam ni dia yearly chart dia bullish tapi dia sedang buat retracement lah. Okay. Tengok. Syarat dia simple je nak ambil yang yearly chart bullish ni. Dia punya bottom dia tak break. Tu je lah. Bottom dia tak break. Kalau bottom dia tak break, and then dia punya all time high pun dah rendah daripada dia punya ketinggian semasa sebelum itu, okey lah. Tu je lah kriteria dia. Macam ni lagi cantik dah lah. Ini cantik. UWC ni pun masih okey walaupun sudah menurun kan.
Kalau UWC ni kan, apa yang kita nak tunggu? Kita nak tunggu dia diskaun. Bila dia diskaun, kau punya diskaun, tunggu je. Kita tunggu je. Bila dia dah betul-betul dah mula rebound, dah break ni dia punya channel ni, mungkin dalam beberapa tahun lagi. Okay. Area sini, masa tu lah counter ni paling cemerlang. Okay. Tapi sekarang belum lah. Dia macam Mr. DIY kan. Kalau tuan-puan perasan, saya share Mr. DIY ni. Mr. DIY, tengok dalam ni. Share counter berpotensi ni kan. Mr. DIY. Alright. Nampak dari bila? Ni. Masa dia buat wave 2 ni. Okay. Kita follow je tengok. Dia sedang menurun lagi. Tak habis lagi. Tengok. Tak habis lagi. So, bila dia dah mula nak habis, tengok. Masa ni saya dah bagi tahu dah. Weekly dah mula ada momentum. Ni, nampak? 19 hari bulan 2, 2024. Kita follow lama, tengok. Dia dah mula nak break dia punya middle channel. Channel downtrend ni middle part dia. So bila middle part dia nak mula break, dia akan pergi ke apa channel kan. So dia mula naik mula naik. Kan nampak? Dia break, dia turun sikit, nak break lagi. Ni dah mula dah momentum tu dah mula masuk dah. Masa ni RM1.62. And then saya bagi tahu dah. Mr. DIY boleh intai untuk swing. Nampak? 28 hari bulan 5 2024. Bulan 5, sekarang bulan 10 kan. Masa ni RM1.80, 1 sen. Mr. DIY long term. Mr. DIY meneruskan kenaikan. Masa ni dah. Ini yang baru. Ini yang baru. Okay. Mr. DIY. Sekarang Mr. DIY dah mahal. Kalau baru nak masuk je dah mahal lah sikit. Sekarang dah RM2. Okay. Konsep dia sama je tuan-puan. Macam tu lah, macam yang kita belajar wave tu lah. Okay. Alright, saya ingat kita dah banyak dah ni. Kita dah lambat dah ni. Dah buat dah. Tuan-puan pun dah penat lah kot. Saya lagi lah. Alright, so saya ingat boleh tak kalau kita bersurai, kita stop sampai sini je. Nanti kalau perlu, okay, saya akan buat third session, sesi yang ketiga. Tapi kita discuss keseluruhan lah, macam overview lah. Macam overview lah. Kita buat summary. And then saya pun nak share beberapa perkara lain lah. Yang mungkin perkara-perkara tambahan lah. Mungkin kalau tuan berminat, bolehlah buat sekali kan. Alright. So saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau ada terkurang dekat mana-mana. Kalau ada yang tak faham dan sebagainya. Tuan-puan boleh terus tanya dalam grup. Kita akan buka grup ni mungkin dalam beberapa bulan lah. Sebulan, 2 bulan ke macam tu sampai tuan-puan faham. Yang penting jangan lupa buat latihan. Buatlah sebanyak mungkin wave yang ada. Gunakan time frame paling besar dulu and then cuba kecilkan lagi sampai tuan-puan dah pening. Alright. Sampai dah tuan-puan rasa macam okey lah, dah boleh faham. Macam tu lah. Okay. Dah masukkan dia punya subwave dan sebagainya. Kalau boleh buat Fibonacci lagi cantik dan sebagainya. Alright. Tapi janganlah bagi cat yang dah terlampau banyak conteng, saya pun tak dapat nak baca. Alright. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Saya ingat kita berhenti sampai sini. InsyaAllah nanti next lah saya akan bagi tahu dalam grup lah bila kita akan buat next session. So saya harap rakan-rakan yang ada dalam grup ni dapat stay lah. Tapi saya tak sure sebab ada yang dah bayar, ada yang tak bayar kan. So saya tak pasti kalau tuan-puan yang dah bayar, yang tak bayar lagi tu macam mana. Sebab ada yang tak follow kan kelas. 2 hari ni pun ada tak follow. So nak kena reject ke macam mana. Rugi pula kan tuan-puan bayar dan dapat dengar discussion, lepas tu dapat dengar recording lagi. Dia orang tak bayar dapat dengar recording sahaja. So tapi tak bayar kan, macam mana?
Nantilah saya buat announcement dalam grup lah, nanti saya tanya lah. So sampai situ dahulu. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat stay sampai habis pada hari ini. Live trade boleh? Boleh, nanti kita set masa lah. Okay. Alright, so terima kasih lagi sekali kepada semua sehingga kita jumpa lagi lah masa akan datang. Sampai situ dahulu. Wallahualam, nanti saya akan share lah video-video recording semua. Live trade US malam. Kalau nak live trade US kita buat malam. Boleh kita try sekali dua kan. Dia nak kena cari modal lah. Okay. Alright. So sampai situ dahulu. Wallahualam. Apa-apa boleh terus tanya dalam grup lah. Tanya dalam grup. Tapi nak tanya dalam grup utama tu pun boleh juga. Tak ada masalah sebab saya akan jawab. Semua saya akan jawab. Tapi kalau nak lebih spesifik untuk Elliott Wave, tanya dalam grup inilah. Dalam grup kita punya discussion. Alright, sampai situ dahulu. Saya minta berundur diri dahulu. Sekali lagi, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Nanti saya share semua recording. Nak kena upload dulu dekat YouTube. Okay, bye-bye.